Sekarang saya menjemput penyokong. Tadi yang Mak Berhormat dia pencadang, kita kena panggil penyokong. Jadi penyokong ni kita panggil wilayah persekutuan. Silakan. Wilayah persekutuan, bahagian wilayah persekutuan, standby, dengar. Bahagian Titi Wangsa, dengar. Tan Sri, wilayah persekutuan. Muka Musaman, Pak Lendeng kot. Yang berbahagia Tan Sri Pengurusi Tetap, yang berbahagia Timbalan Pengurusi Tetap, yang berhormat Presiden UMNO, yang berhormat Timbalan Presiden UMNO, Naib Presiden UMNO, Ketua Wanita, Ketua Pergerakan Pemuda, Ketua Pergerakan Puteri, Setiausaha Agung, Bendahari, Ketua Penerangan, ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada ahli Majlis Tertinggi UMNO. Nama saya Johari Gani, UMNO bahagian Titi Wangsa. Orang panggil Jo kan? Tu babi dengan duk sandang pergi ke restoran tu, terbalik restoran tu, diri elok sikit. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada ahli Majlis Tertinggi UMNO kerana memberi saya peluang untuk menyokong usul ucapan dasar Presiden ini. Sebelum saya mulakan perbahasan saya ini, saya ingin ungkap sepatah falsafah yang saya amati. Falsafah ini perlu kalau saya kemukakan kepada tuan-tuan dan puan-puan para wakilan yang saya hormati sekalian. Sesiapa di kalangan kita yang tidak belajar daripada sejarah akan dihukum dengan mengulangi kesalahan mereka berkali-kali. Tuan-tuan dan puan-puan para perwakilan, untuk membangunkan ekonomi ataupun negara, sesebuah negara ini, yang paling penting perlu ada dalam negara itu ialah kestabilan politik. Tidak ada mana-mana negara dalam dunia yang boleh membangunkan negara mereka sekiranya mereka tidak mempunyai kestabilan politik. Sebab itu, kalau kita lihat, saya sebenarnya nak berucap ni saya tak suka pakai sejarah. Tetapi saya terpaksa dalam ucapan saya hari ini menggunakan sejarah. Kerana dengan sejarah saja boleh mengajar kita. Kalau kita lihat di seluruh dunia, kalau sesebuah negara itu tidak mempunyai kestabilan politik, agak mustahil mereka dapat membangunkan negara ataupun membangunkan ekonomi negara tersebut. Kalau kita lihat sebagai contoh negara kita, kenapa kita boleh bangunkan negara kita sebelum kita kalah? Kita ambil pada peringkat permulaan 1980-an, tak salah cerita mula-mula merdeka. Kerana mula-mula merdeka ni kita banyak tak ada kepakaran. Kita masih menggunakan pakar-pakar daripada luar. Tetapi apa yang saya nak tuan-tuan lihat, pada tahun 1980-an, ekonomi negara kita ini hanya saiz dia 57 bilion. 57 bilion. Sekitar 1980-an, awal 1980-an. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sampai pada tahun 2017, ekonomi kita ini berkembang daripada 57 bilion kepada hampir 1.4 trilion. 1.4 trilion. Siapa yang membina negara ini?
Sebenarnya tuan-tuan, seluruh rakyat Malaysia membina negara ini. Tetapi kita berjaya membina negara ini kerana apa? Kerana pada bermula kita membangunkan negara ini, kita memberi kestabilan politik kepada negara kita. Kestabilan politik. Siapa yang memberi ini? Yang memberi ini adalah kerana kita mempunyai sebuah pakatan, yaitu terdiri daripada orang Melayu, orang Cina, orang India, orang-orang Bumiputera di Sabah dan Sarawak yang duduk bernaung di bawah parti yang kita panggil Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, sejarah Barisan Nasional ini tidak ada siapa boleh nafikan. Malah setiap daripada rakyat Malaysia yang bergelar pemimpin, sama ada datang daripada parti kita, parti MCA, MIC, DAP, Bersatu, PAN, PAS, mereka ini sebenarnya mendapat manfaat daripada kestabilan politik yang diwujudkan oleh Barisan Nasional sewaktu kita memerintah selama 61 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang tanya saya, ini semua orang boleh buat. Ya benar, memang semua orang boleh buat. Tetapi tuan-tuan, kita lihat negara-negara di sekitar kita yang merdeka lebih awal daripada kita. Tetapi mereka tidak boleh membangunkan negara mereka secepat dan sepantas yang dibuat oleh negara kita. Kerana apa? Kerana mereka tidak mempunyai kestabilan politik. Sebab itu, negara-negara ini dia terkebelakang walaupun dia merdeka lebih awal. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kestabilan politik ini sangat penting. Boleh saya minum sekejap? Bismillah. Kestabilan politik ini sangat penting. Kita ni semua bukan pandai semua. Ada orang pandai tapi dia ada kelemahan dia. Ada orang ini pandai A, dia kelemah dia B. Johari Ghani pandai C, dia lemah A and B. Tetapi kalau kita kumpul semua kepakaran kita, maka disitulah wujudnya kekuatan dan kestabilan yang kita sumbangkan kepada negara. Kestabilan politik ini tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana kita stabil, politik kita stabil. Bila kita berdepan dengan krisis ekonomi, saya nak cerita tuan-tuan ini, kita pernah berdepan dengan krisis ekonomi pada 1985-86. Pada ketika itu kita berdepan dengan krisis komoditi. Hara, dunia hara kerana kekurangan makanan, kekurangan komoditi yang nak disuplaikan kepada negara-negara ini. Tetapi kita dapat mengatasinya kerana kita mempunyai kestabilan politik. Kemudian, pada tahun 1997-1998, kita berdepan dengan ASEAN Financial Crisis. Kita pada ketika itu Barisan Nasional sangat stabil. Kita memberi kestabilan dalam negara. Sebab itu kita dapat mengatasi ASEAN Financial Crisis ini pada tahun 1997-1998 dengan begitu cermat. Dalam masa 1 tahun saja kita dapat mengatasi. Kemudian sekali lagi pada tahun 2008-2009 kita berdepan dengan Global Financial Crisis. Tadi ASEAN Financial Crisis, tapi kita lepas itu berdepan dengan Global Financial Crisis. Juga kita berjaya mengatasinya kerana pada ketika itu Barisan Nasional memberi kestabilan politik kepada negara, maka banyak benda kita boleh buat dan kita atasi. Dan bukan itu saja tuan-tuan dan puan-puan, pada sekitar 1992-1994, kita berdepan dengan satu masalah di mana kerajaan kita berdepan dengan kegagalan ataupun kerugian forex losses. Kita rugi 30 bilion pada ketika itu.
Habis harta-harta kita ini kita bagi kepada bank negara untuk support bank negara ini supaya tidak kolaps. Kenapa kita boleh atasi ini 30 bilion? Kita dapat atasinya kerana kita mempunyai kestabilan politik. Tuan-tuan dan puan-puan, Kerajaan Barisan Nasional ini dia menjadi stabil kenapa? Padahal kita juga mempunyai masyarakat-masyarakat yang berbilang bangsa dalam Barisan Nasional. Kita ada masyarakat Melayu, Cina, India dan juga kaum-kaum lain di Sabah dan Sarawak. Tetapi dalam Barisan Nasional ini kita mempunyai anchor. Kita mempunyai tunjang. Dan anchor dan tunjang inilah sebenarnya UMNO di dalamnya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam gabungan parti-parti untuk membentuk kerajaan ini, kita boleh ada 14 gabungan. Kita boleh ada 6 gabungan. Kita boleh ada 5 gabungan. Tetapi kalau dalam gabungan ini tidak mempunyai anchor ataupun tunjang, maka gabungan itu akan menjadi rapuh. Ini yang berlaku pada pilihan raya 14 yang lalu. Pada pilihan raya 14 yang lalu, mereka puak-puak yang menentang kita ini menyusun gabungan ini menggunakan gabungan yang kita panggil marriage of convenience. Dia kumpul-kumpul, ideologi berbeza-beza, kemudian pergi election, buat manifesto, tipu semua orang. Akhirnya apa? Akhirnya kita kalah. Kita kalah pun bersebab. Kerana apa? Dah mentadbir lama ni tuan-tuan. Biasalah. Adalah salah silah kelemahan kita. Itu saya tak nafikan. Tetapi apa yang saya nak sebutkan? Apabila kita kalah pada PRU 14 yang lepas, itulah berpuncanya hilang kestabilan politik dalam negara kita. Itulah punca dia. Bila dah hilang kestabilan politik ini, jadi orang tanya saya, kenapa pula bila BN kalah kita hilang kestabilan politik? Ini jawapan saya. Mana tak hilangnya tuan-tuan? Parti yang memerintah pada ketika itu, yang menang PPBM, macam Presiden cakap bersatu, dia dapat 13. PKR 47. DAP 42. PAN 11. Dan lain-lain. Anchor dia siapa? Anchor dia parti yang paling kecil, 13. Ideologi berbeza dengan parti yang besar. Macam DAP dan PKR kat dalam tu. Sebab itu tuan-tuan, dia boleh bertahan 22 bulan. Kita pun ada juga parti-parti yang dalam gabungan kita Barisan Nasional. Tetapi kita mempunyai anchor dalam Barisan Nasional. Mereka tak ada anchor. Sebab itu dia goyang tuan-tuan. Tidak boleh bagi kestabilan politik. Okeylah, dah habis PS ni jatuh 22 bulan. Jadi, tertubuhlah satu pakatan pun sama juga. Marriage of convenience. Tertubuhlah pakatan panggil PN. Masa Pakatan Harapan jatuh, saya ingat lagi, Presiden pada ketika itu dan juga timbalan Presiden pada ketika itu meyakinkan kita semua bahawa eloklah kita gabung-gabung. Kita nak jatuh, Pakatan Harapan dah jatuh. Jadi kita nak tubuh pakat-pakat parti-parti kita ini untuk ambil balik kerajaan. Jadi saya pada ketika itu saya tak setuju. Saya cakap, kalau nak tubuh kerajaan, kena bagilah parti yang menyumbang kursi paling banyak untuk lead PN ini. Tapi dia kata tak apalah, kita bagilah dulu. Jadi kalau dah bagilah. Jadi apa yang berlaku? Sama juga penyakit. Macam mana saya cerita pasal PH tadi,
maka PN ini pun sama. Sebab yang lead kerajaan ini adalah parti yang kecil. Jadi bila dah kecil, dah lead, tiap-tiap kali orang cakap kecil, maka start membeli parti-parti orang lain, calon ahli-ahli parlimen lain untuk membesarkan parti mereka. Maka itu sebab itu saya beritahu tuan-tuan dan puan-puan. Pada ketika itu saya jumpa ramai juga kawan-kawan. Beritahu saya, kita ni sebenarnya kalau kita tak ada kuasa, susah nak pergi election. Saya ingat lagi. Jadi saya pun nak kena berdepan dengan ketua-ketua bahagian di wilayah. Kalau kita tak ada kuasa, Jo, macam mana kita nak berdepan pilihan raya? UMNO tak pernah pergi pilihan raya tanpa kuasa. Ini semua justification yang diberi kepada saya. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan lah. Kuasa apa kita cerita ni? Dulu, sebelum kita kalah PRU14, Perdana Menteri pun kita, Timbalan Perdana Menteri pun kita, Menteri Kewangan pun kita, semua senior menteri kita punya, kementerian kita punya, pun kita kalah. Jadi alasan ni tak betul. Kalau kita tengok, tok nenek moyang kita dulu berjuang memerdekakan negara. Apa kuasa dia ada? 1946, 1957, 11 tahun. Berjuang mati-matian. Lawan siapa? Bukan lawan DAP, bukan lawan PKR, lawan British. Menang. Tak ada kuasa masa tu. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, konsep perjuangan ini, DNA yang ditinggalkan oleh pejuang-pejuang kepada kita semua. Sebenarnya orang UMNO ini adalah sebenarnya pejuang. Orang yang ada pejuang, kalau darah dia pejuang, walau ada kuasa tak ada kuasa, dia tetap berjuang dan memastikan kita mencari kemenangan kalau kita kalah. Dalam soal ini, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan, saya ni bukanlah nak membangga-banggakan parti orang lain. Tidak sama sekali. Tetapi apa yang saya nak bawa tuan-tuan ini, melihat bagaimana sebuah parti yang bernama DAP, sebuah parti yang bernama PKR. Kita tengok dan kita lihat. Pada tahun 1995, DAP ini menang 9 seat ya. 9 saja. Tetapi dia tak tutup dia punya parti. Dia tak lari daripada perjuangan dia. Konsisten. Akhirnya apa? Pada tahun 2004, dia dapat 12. Kemudian 2008, 28. 2013, 38. 2018, 42. Mari kita tengok PKR. 2004, 1 ya dia menang. Bertanding 80. 2013, 30 dia menang. 2018, 50 dia menang. Kita menang 13 kali. Kalah sekali. Mereka kalah 13 kali, menang sekali. Beza di antara mereka dengan kita, kita menang 13 kali, kalah sekali, semua lari. Itu beza dia. Jadi apa yang saya nak, yang mana belum lari ni saya ucap terima kasih. Dia marah saya cakap macam tu. Saya cakap yang mana dah lari. Yang dah lari itu apa nak buat. Yang saya takut ni yang belum lari. Yang belum lari ni perangai lagi teruk daripada yang dah lari. Mana taknya dulu sebelum kita ambil balik kerajaan ini, ya berdegar-degar. Bila dah dapat jadi menteri, jadi pula jurucakap untuk parti lain. Ini kalau dalam bahasa korporat dia panggil hilang akal.
tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan hari ini. Dalam soal ini, saya nak pujilah Datuk Seri Najib Tun Razak ni. Saya nak puji Datuk Seri Najib Tun Razak ini. Itu apa yang dia berdepan tu kita doakanlah. Tetapi apa yang saya nak tuan-tuan tengok. Tengok dia. Tidak sekali pun saya tengok. Sejak kita kalah, dia turun naik mahkamah. Dia punya wajah tak ada beza waktu sebelum kalah dan kalah. Bukan itu saja. Berpuluh-puluh dan beratus-ratus posting yang dibuat dalam Facebook dia. Tidak sekali pun dia menghentam UMNO, parti UMNO dan orang-orang UMNO. Tidak sekali pun. Saya cakap tu serang, walaupun saya ada perbezaan pendapat dengan Datuk Seri Najib, tetapi dalam soal perjuangan menjaga parti kita ini, saya bersama-sama beliau. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kalau orang cerita pasal DAP ni, sebenarnya dia cerita dia multiracial, dia Malaysian kepala otak dia. Pasal apa saya cakap ni? Dia beza dia, kalau kita tengok DAP dengan BN ini, sebenarnya BN ini dah lebih multiracial daripada mereka, lebih dulu daripada mereka. Apa beza dia? Beza dia begini. DAP ini, dia punya ahli Cina, India, Melayu. Kita punya parti BN, Melayu, Cina, India. Tetapi kita bukan individu. Kita parti komponen. Dia individu. Matlamat sama. BN dapat membangunkan negara bagi political stability. That's what we want. Itu yang kita nak. Cara kita susun doesn't matter. Sebab itu bila kita menang banyak, walaupun MCA kalah, MIC kalah teruk, tapi kita tak pernah tinggal MCA dan MIC dalam kabinet kita. That's it. Kita restructure mereka ni. Jadi apa yang saya nak tekankan bahawa Barisan Nasional ini sebenarnya tuan-tuan sudah mempunyai ingredient yang cukup kuat. Cuma kita nak naikkan balik semangat kita supaya percaya kepada perjuangan Barisan Nasional ini untuk membangunkan negara kita dan memulihkan ekonomi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bunyi loceng tak? Bunyi dah. Banyak nak cakap ni. Bercakap sedap. Tapi masa tak apa sedap. Apa yang kita perlu buat ni? Apa yang kita perlu buat ni? Yang kita perlu buat ni apa? Ini sejarah dah habis dah. Lepas ni kita jangan cerita sejarah lagi. Saya cerita ni apa yang kita nak buat. Malaysia ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah ketinggalan. Kita sudah tidak lagi ada competitive advantage dengan negara-negara jiran. Baru 3 tahun kita dah tak memerintah Barisan Nasional ni, kita dah tertinggal jauh. Mana taknya? Ini saya nak bacakan statistik sikit tuan-tuan. Ini foreign direct investment. Lepas tu saya nak komen pasal menteri-menteri puak-puak yang jaga ekonomi ni. 2017. Masa tu kita kerajaan. Malaysia punya direct investment, foreign direct investment, US 13.5 billion. Pada ketika itu, Indonesia 4.5 billion. Vietnam 12.6 bilion US dollar. Filipin 8.7 bilion. 2018 kita jatuh 8.3 bilion. Dia dah start jatuh. Lepas tu masuk 2019-20, tiba 2020 dah tinggal 2.5 bilion. Daripada 13.5 bilion 2017, kita kalah 18, 19, 20, dah tinggal 2.5 bilion US dollar. Apa berlaku kepada Indonesia? Indonesia pada 2017 4.5 bilion. 2020 dia 18 bilion.
Kita 2.5 bilion. Mangkuk ayun betul. How do you say mangkuk ayun in English? Mangkuk ayun ni sebenarnya mangkuk there's no nothing inside. Dia swing ayun. Sekejap sini, sekejap sana. Okay. The ball swinging, eh? Tak apalah. Aziz, diam sikit. Minta maaf yang duk kacau ni. Masa tak ada ni nak Nanti hilang harga. Idea hilang. Dah lah jatuh tak apa. Ada pula menteri yang jaga ekonomi, menjaga trade ni. Kau orang sini fikirlah. Saya nak cakap dia, you tahu apa menteri ni bila orang interview dia? Kenapa kita punya foreign direct investment dah jatuh? Satu menteri cakap pasal COVID. Indonesia tak kena COVID agaknya. Sedap dia jawab. Oh, kita jatuh pasal COVID. Negara sebelah tu ada COVID. Lagi teruk dia punya COVID. Tapi dia punya FDI naik sampai 18 bilion. Ada satu lagi menteri ni. Lagi dahsyat. Oh, kita jatuh ni pasal we are very selective in our investment. Kepala otak di investment ada selektif. I was told, Abi. Ini official. I was told dengan izin. Kontrol bahasa aku. I was told dengan izin Saudi banyak invest di Indonesia. Is it true? No, dia cakap selektif ni. Selektif apa meniaga yang kau nak selektif ni? Takkanlah multinational company macam Tesla, Amazon, Samsung, MBI. Apple pergi negara dia kan, dia cakap dia selektif company-company ni. Ini selektif ke atau selective prosecution? Ini pun kita nak tahu juga ni. Not only that, yang saya tak boleh tahan lagi, ini baru lagi ni, IBM lah announce bulan 5 ni dia nak tutup jalan T-System Project Telco dah tutup November 2020. Sony factory kat Penang pun tutup. Ini mesti ada sebab. Tak ada orang pergi jumpa mereka ni. Tak bincang. Tak engage. Sebab tak engage, dia nak duduk kat dalam bilik, susahlah. Duduk dalam bilik ni susah. Bondi dalam bilik Apa yang perlu kita buat, tuan-tuan? Pertama, kita ramai-ramai kena desak. Kena desak supaya kerajaan PN hari ini kena hentikan darurat serta-merta. Kalau kita tak hentikan darurat ni serta-merta, saya beritahu tuan-tuan, tidak akan ada pelabur yang nak datang dalam negara kita. Pasal mereka-mereka ini menggambarkan sistem demokrasi tahap 1.10. Tinggi demi tahap demokrasi. Kalau dia tak ada, tengok negara tu tak mengamalkan demokrasi yang sebaik mungkin, dia takkan bawa duit dia datang sini. Sebab tu kita kena buat ni. Menteri-menteri kita 9 orang, timbalan menteri kita 8 orang yang duduk dalam PN ini. Tu salah letak jawatan, tapi desak mereka buka balik darurat ni. Buka balik darurat ni. Kalau tak buka, kacau. Satu, itu kena buat. Kalau tak ada, tak boleh. Nombor 2, kita kena ada economic direction. Kalau tak ada economic direction, macam mana? Bayang tuan-tuan, bajet yang lepas. Kita buat bajet. Kita buat bajet, tapi rancangan Malaysia ke-12 tak buat. Rancangan Malaysia ke-11 dah habis. Sepatutnya kena buat rancangan Malaysia ke-12. Kita susun 5 tahun kita punya strategi atau lebih daripada itu, supaya pelabur-pelabur boleh tengok dokumen kita. Dia tahu apa Malaysia punya strategi. Barulah yang mana-mana minat untuk melabur dalam negara kita, dia akan datang. Tapi kalau itu pun tak ada, asyik duduk dalam hotel, susah. Kemudian dalam kita punya susunan itu, kita juga kena ada apa? Kita kena ada
strategi industri apa yang kita nak tumpukan. Kena beritahu kepada orang luar. Industri apa yang kita nak promote. Otomotif ke, aerospace ke, downstream activity untuk palm oil industry ke, petrochemical ke. Ni kena fikirlah, buat-buat ni menteri kena fikirlah. Kalau tak reti, bagi kat kita tahulah macam nak buat. Lepas tu kita kena tengok kita punya service sector. Service sector kita, tourism ni, berapa teruk dah kita kena. Macam mana kita nak cari strategi supaya 20 juta lebih pelancong-pelancong yang biasa datang tiap-tiap tahun negara kita ni boleh berani datang dalam negara kita. Kena ada strategi. Bukan strategi nak pergi curi MP. Sektor pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bagi pertanian dulu, pertanian orang kampung. Sebab saya setia pada arahan. Tak, orang kampung, pertanian, okay. Saya orang kampung, boleh sambung sikit lagi. Sektor pertanian. Tuan-tuan, sektor pertanian ni sangat penting. Kalau dulu kita rasa tak penting, sekarang lebih penting. Kenapa? Bila kita berdepan dengan COVID ini, tuan-tuan. Syuru. COVID ini, dia telah menyebabkan satu perubahan polisi kepada negara-negara yang mengeksport makanan kepada negara kita. Yeah, right. Mereka, kalau dulu dia simpan dia punya buffer, 2 tan, 3 tan, katakan rice, sugar, corn, flour. Dia simpan 1, 2, 3, 4 tan, 1000 tan, million tan untuk dia ekspor. Tapi sekarang ni dia kurangkan. Sebab dia nak protect dia punya own country first. Jadi yang dia nak ekspor, dia jadi kurang. Jadi bila you nak beli, barang dah kurang, harga dah jadi naik tinggi. Sebab demand dan supply. Kalau kita tak tengok benda-benda macam ni, jadi masalah. Dan harga kaca ni bukan semua benda kita boleh buat sendiri. Gula kita tak boleh buat sendiri. Tepung kita tak boleh buat sendiri. Tapi kalau beras, insya-Allah kalau betul-betul kita plan, kita boleh menjadi self-sustain. Jadi kalau gula, jagung, flour ni semua, kita boleh cari jalan bagaimana kerajaan kita boleh buat reverse investment. You're right. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cukup. pukul 1 dah. Saya nak cut short lah. Banyak lagi ni saya nak cut short. Itu kita pakai ceramah lain lah. Saya ringkaskan lah. Gulung. Bagaimana untuk kita meningkatkan semula daya saing kita ini, kita kena ada 4 benda. Yang pertama, kita mesti wujudkan semula kestabilan politik dan kita kena hapuskan dan stop darurat ini. Kalau tak ada majoriti, panggil pilihan raya, habis cerita. Kemudian kita kena tingkatkan kredibiliti pemimpin kita. Bina hala tuju ekonomi yang jelas. Nombor 3. 4. Kita kena galakkan dan memudah carakan untuk membangun keusahawanan. Kalau kita ada 4 ini tuan-tuan, insya-Allah kita akan sampai balik ke tempat kita kalau diizinkan Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali, marilah kita bersama-sama. Janganlah kita klusterkan kita semua. Ada orang, bila saya duduk kat luar ni, dia klusterkan kita. Satu kluster menteri, satu kluster mahkamah, satu kluster GLC, satu kluster kalah. Saya masuk kluster kalah. Tapi mana-mana kita duduk, kita akan duduk dalam kluster ini. Saya nak kita hapuskan semua kluster ini. Kita bersatu padu. Kita berdepan dengan mereka ini pada PRU 15 akan datang. Boleh tuan-tuan? Wilayah mohon penyokong. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Presiden.